di mana kita lihat proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Baik, apa yang berlaku adalah mula-mula sekali iaitu Suruhanjaya Penentuan Sempadan. Kawasan ditubuhkan dan berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya. So kalau kita lihat di sini, so Suruhanjaya Penentuan Sempadan Kawasan ditubuhkan dan berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya mewakili 52 orang ahli MPP. Baik, contohnya kawasan macam mana cikgu? Ni nampak tak? Kalau korang tengok betul-betul, di sinilah dirujuk sebagai kawasan-kawasan tu 52. Maksudnya 52 macam mana cikgu? Ni dia kawasan kalau kita lihat di sini ada 1. Ni 1, kemudian 2, 2, 3, 4. Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ada semua ni. Total semua kawasan ini adalah 52 kawasan. Ya. Kawasan. Dan kawasan-kawasan ni dia tak sama saiz. Ada yang kecil, ada yang besar. Kenapa kawasan tu ada yang kecil, ada yang besar cikgu? Mana adil? Yelah, itulah adil. Sebab apa? Sebab kalau korang tengok, ada kawasan-kawasan itu yang contohnya yang ini besar 1. Dan yang ini pun besar 1. Tahu pasal apa? Pasal kawasan kedua tempat itu tak ada orang. Itu banyak kawasan hutan. Jadi penduduknya tak ramai. Jadi sebab itu dia mewakili satu kawasan yang besar. Kemudian kalau kawasan yang kecil-kecil itu sebab dia apa dia kecil? Sebab penduduk dia ramai. Faham? Jadi so pilihan raya kawasan ni bukan dipilih berdasarkan saiz, bukan. Tapi berdasarkan bilangan penduduk. Sebab penduduk yang nak mengundi, bukannya kawasan tu nak mengundi, penduduk kawasan itu yang nak mengundi. Jadi sebab itu dia akan dibuat sempadan. Penduduk-penduduk yang dalam kawasan tu akan melakukan ataupun membuat pengundian di kawasan yang telah ditentukan sahaja. So yang itu pertama, Suruhanjaya Penentuan Sempadan Kawasan. Yang kedua. So bila yang kedua iaitu rang undang-undang. Yang kedua, rang undang-undang diluluskan. Diluluskan bagi membolehkan pilihan raya diadakan. Baik. Apa itu rang undang-undang? Kalau kamu tanya, rang undang-undang ini adalah kita kata sebagai rangka. So semasa diorang buat penentuan kawasan itu, waktu itu juga NDP sedang bincangkan apakah undang-undang untuk pilihan raya. Kemudian bila mereka dah buat, inilah dicontoh undang-undang. So bila contoh undang-undang itu dipanggil rang undang-undang. Bila rang undang-undang itu dibawa kepada Pesuruhjaya Tinggi British dan Pesuruhjaya Tinggi British pun kata okeylah, boleh proceed, diluluskan. So bila diluluskan, rang undang-undang itu akan menjadi undang-undang sahaja. Maknanya undang-undang yang telah ditetapkan. Ada undang-undang tentang pilihan raya. Kenapa perlu undang-undang cikgu? Ialah untuk menentukan peraturan-peraturan. Pilihan raya macam mana? Siapa yang boleh mengundi? Orang-orang yang ada IC sahaja. Kemudian berumur berapa? Daripada umur 21 sampai umur 65. Kemudian macam mana bagaimana mereka nak datang? Macam mana proses pilihan raya? So semua kena tulis. Kalau nak pilihan raya kena pangkah. Tak boleh tanda right. Tak boleh pangkah semua. Itu undi rosak. So kena clear undang-undang tu. Undang-undang pilihan raya kena clear. Jadi sebab itu mereka buat undang-undang tu dulu. Seorang undang-undang bagi pilihan raya diluluskan. Kemudian barulah yang ketiga, pendaftaran pengundi. Di mana para pengundi perlu berdaftar. Di Sultan Melayu pada 18 Oktober dan di Terengganu bermula pada 29 Oktober 1954. So pendaftaran pengundi, ingat
Kalau kamu nak jadi pengundi, kamu tak boleh simply pergi ke pusat tu dan kemudian terus untuk mengundi, tak boleh. Kamu kena sebelum itu lagi kamu kena daftar. Maknanya pergi ke pejabat pendaftaran, saya nak mendaftar sebagai pengundi. Maknanya saya nak mendaftar sebagai orang yang akan mengundi pada hari itu. Jadi kemudian barulah ditetapkan sebagai pengundi. Dan dia akan bagi nombor pengundi dan juga ditetapkan, okey, awak akan mengundi di kawasan ini. Awak yang lain akan mengundi di kawasan itu. So macam tu. Kalau dia guna identiti palsu boleh ke? Identiti palsu ni susah sebabnya IC tu sebenarnya ada maklumat dalam jabatan pendaftaran. Jadi kalau IC palsu tak ada dalam jabatan pendaftaran, orang akan tanya, pegawai akan tanya, macam mana kamu dapat IC ni? Macam mana kamu dapat IC ni? So tidak dibenarkan. Okay. Jadi kalau katakan macam contoh, kalau katakan macam kamu semua, saya tak nak mengundi lah cikgu, saya tak nak mengundi, saya tak suka dengan politik, contohlah, contoh. Jadi kamu tak mendaftar, okey, kamu tak mendaftar sebagai pengundi. So pada hari pilihan raya itu, kalau kamu tiba-tiba bertukar fikiran, aku nak pergi mengundi lah. Kemudian bila kamu terus pergi kan, saya nak mengundi lah, ada mendaftar? Tak ada. Tak ada, tak boleh encik. Encik kena daftar dulu sebagai pengundi, baru boleh mengundi. Jadi pendaftaran ini penting. Jadi pendaftaran itu penting. Selepas mendaftar, barulah ditetapkan kamu mengundi di mana, dan pada hari pilihan raya kamu perlu pergi mengundi. So itu proses dia. Dan ini untuk mengasingkan daripada rakyat, mengasingkan daripada penduduk tetap, dan juga untuk diasingkan daripada orang-orang yang bukan warga negara, supaya yang mengundi itu warga negara sahaja. Untuk pastikan yang mengundi itu warga negara sahaja. Kalau kena ada yang Bangladesh ke ataupun yang Nepal kedatangan, saya mau mengundi, tak boleh. Ini untuk warga negara Malaysia saja. Saya sekarang saudara ini IC merah, tak boleh, tak boleh. Untuk warga negara saja. Jadi itulah dia pendaftaran pengundi. Daftar dulu. Yang ketiga, selepas daftar pengundi, barulah proses seterusnya, iaitu penamaan calon. Penamaan calon. Maknanya apa penamaan calon? Penamaan calon tu maknanya diperkenalkan calon-calon. Diperkenalkan calon-calon bagi mewakili parti politik dan kawasan tertentu. Contoh, kawasan Subang Jaya. Kita ada siapa ni? Dia orang pun, kita ada parti. Contohnya kan, kita ni semua kawasan Subang Jaya. Contohlah, kita semua ni kawasan Subang Jaya. So Wafi mewakili parti DAP. Rafiq Syahmi mewakili parti PAS. Sarina mewakili parti Keadilan. Zarif mewakili UMNO. Dan cikgu mewakili parti Cikgu Rafi lah. Jadi kamu semua pun submit ataupun menghantar borang permohonan sebagai calon. Saya nak bertanding. Wafi kata saya nak bertanding pilihan raya kawasan Subang Jaya. Rafiq Syahmi pun kata saya nak bertanding di bawah parti PAS. Sarina kata saya nak bertanding di bawah parti PKR. Zarif kata saya nak bertanding di bawah parti UMNO. Masing-masing di bawah parti masing-masing, mereka submit permohonan untuk menjadi calon. Menjadi calon pilihan raya. Jadi bila SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, semak, boleh. Dia mesti ikut tetapkan syarat. Syarat-syarat ni dipenuhi. So kamu semua boleh jadi calon. Bila boleh jadi calon, maka kemudian so parti politik akan memaklumkan calonnya.
penamaan calon, hari penamaan calon kawasan Subang Jaya. Okey, so diumumkan calon yang mewakili UMNO, Zarif, silakan. So Zarif kata, ya saya mewakili UMNO. Okey, daripada parti PKR, Sarina. So Sarina pun datang. Ya, saya mewakili parti PKR. So itu dipanggil penamaan calon. Seterusnya, Rafiq Syami mewakili parti PAS. Rafiq Syami datang. Assalamualaikum. Contoh. Jadi, itu dipanggil hari penamaan calon. Maknanya, memaklumkan calon yang mewakili kawasan itu. So, itu hari penamaan calon. Maknanya, bukan mewakili kawasan itu, iaitu yang bertanding di kawasan itu. So, kawasan Subang Jaya, pertandingan daripada 5 parti. Iaitu daripada parti yang diwakili oleh Wafi. Kemudian parti PAS diwakili oleh Rafiq Syami, parti PKR diwakili oleh Sarina, parti UMNO diwakili oleh Zarif, dan parti Cikgu Rafi diwakili oleh Cikgu Rafi sendiri. Jadi nanti dalam kertas undi tu nanti adalah 5 gambar tu. 5 gambar parti tu. Nanti waktu pilihan raya nanti orang-orang Subang Jaya ni akan tanda siapa nak pilih. Jadi wakil rakyat bagi kawasan Subang Jaya. Itu contoh dia. So, hari penamaan calon maknanya hari di mana memaklumkan calon bagi yang bertanding di kawasan itu. Dan untuk menjadi calon dan menjadi pengundi. Ni dia. Syarat-syarat untuk menjadi pengundi. Untuk menjadi pengundi macam kita ni, syarat menjadi pengundi, take note benda ni sebab pernah keluar dalam exam. Syarat untuk menjadi pengundi mestilah warga negara. So dia tak boleh yang IC merah, tak boleh, penduduk tetap tak boleh. Dia mesti IC biru, warga negara. Persekutuan Tanah Melayu. Berumur 21 tahun ke atas. Dan individu ini adalah individu yang tinggal di Persekutuan Tanah Melayu, maknanya tinggal di sini, dalam tempoh 6 bulan terdahulu. Maknanya 6 bulan sebelum ini. Maka dia layak untuk memohon sebagai pengundi. Maknanya dia dah tinggal lebih daripada 6 bulan lah. Di Tanah Melayu. So itu syarat untuk jadi pengundi. Syarat untuk menjadi calon pilihan raya pula, iaitu mestilah juga warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Mesti berumur 21 tahun ke atas. So ini sama. Tetapi kat sini telah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dan tinggal dalam tempoh 12 bulan. Maknanya dah lebih setahun lah, setahun atau lebih sebelum hari penamaan calon. Sebelum hari diumumkan dia akan jadi calon tu, dia dah memang tinggal di sini 12 bulan dan lebih. Dan calon itu mestilah berpengetahuan dalam bahasa Inggeris atau juga bahasa Melayu. Ini syarat tambahan untuk jadi calon. Nampak tak? Syarat untuk menjadi pengundi, warga negara berumur 21 tahun ke atas dan individu yang tinggal di sini 6 bulan terdahulu. Maknanya lebih daripada 6 bulan lah. Manakala syarat untuk jadi calon sama juga, warga negara berumur 21 tahun ke atas tapi telah tinggal di Tanah Melayu ni lebih daripada 12 bulan dan juga berpengetahuan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Baik, ada soalan? Baik. Soalan ni soalan cepu cemas ni. Soalan cepu cemas soalan kau ni memang cepu cemas sikit lah. Baik. Baik. So itu berkaitan dengan penamaan calon. Okey, kita ingat balik Yang pertama, penetapan bilangan ahli NPP. Yang kedua, Suruhanjaya Penentuan Sempadan berjaya membentuk 52 kawasan. Kemudian yang ketiga, rang undang-undang diluluskan untuk membolehkan pilihan raya diadakan. Kemudian pendaftaran pengundi. Yang keempat, pendaftaran pengundi.
Yang kelima, penamaan calon. Okey, penamaan calon. Okey, dan seterusnya. Yang kelima, kempen pilihan raya. Baik, kempen pilihan raya adalah iaitu yang kempen untuk memberitahu tentang apa? Tentang uh, okey, untuk memberitahu, untuk memaklumkan tentang manifesto, janji-janji pilihan raya. Okey. So kempen ni 45 hari ni dia akan bagi tahu apa? Dia bagi tahu macam ni. Okey, saya sebagai mewakili parti ini berjanji. Dia beri janjilah manifesto berjanji sekiranya saya dipilih bagi kawasan ini, maka saya akan dia akan bagi tahulah. Saya akan membangunkan kawasan ini. Saya akan menyelesaikan masalah sampah yang ada di kawasan kita ini. Saya akan menyelesaikan masalah perparitan. Saya akan mencadangkan supaya macam-macam. So itu dipanggil manifesto. Itu dipanggil manifesto. Okay. Jadi itu adalah kita kata sebagai janji dan juga perancangan-perancangan sekiranya menang dalam pilihan raya. So itu dipanggil manifesto. So manifesto itu dibuat dalam kempen. Okay, kempen pilihan raya 45 hari. Dan kemudian pada okay, yang keenam ni kalau kita lihat selepas kempen pada 27 Julai 1955. Okay. Inilah dia. Undilah tuan dan puan 27 hari bulan kan. 27 Julai 1955 hari mengundi, di mana kalau kita lihat semua orang memasukkan kertas undi ke dalam tong tu. Okey, dan kemudian bila selepas hari mengundi itu, maka peti-peti undi itu akan dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi pun dilakukan. Dikira satu-satu dan kemudian barulah diumumkan keputusan pilihan raya. Okey, nampak tak? Dia punya flow. Okey, flow dia mula-mula pertama penetapan bilangan ahli MPP, yang kedua penentuan sempadan kawasan pilihan raya iaitu sebanyak 52. Yang ketiga, okey, iaitu rang undang-undang diluluskan. Okey, rang undang-undang berkaitan pilihan raya. Kemudian yang keempat iaitu pendaftaran pengundi. Okay, pendaftaran pengundi. Yang kelima, penamaan calon. Yang keenam, okay, iaitu kempen pilihan raya. Dan yang ketujuh, okay, iaitu berkaitan dengan hari mengundi. Yang ke-8 kemudian okay, peti undi itu akan dibawa ke pusat pengiraan undi. Okay, pengiraan undi. Dan yang ke-9 iaitu pengumuman keputusan pilihan raya. So itu flow dia. Okay. So kalau kita nak mudah nak ingat sebenarnya, okay, sebenarnya proses pilihan raya, okay, proses kita akan buat macam inilah pilihan raya. Okay, yang mula-mula sekali iaitu okay, menentukan ahli MPP. So kita dapat ahli MPP sebanyak 52 orang. Okey, selepas selesai masalah ni kan bentuk A, bentuk B semua kan 52 orang. Kemudian daripada situ barulah diteruskan dengan apa prosesnya, iaitu penentuan sempadan. Okey, nanti kejap lagi cikgu akan bagi tahu. Okey, penentuan sempadan pilihan raya. Baik, penentuan sempadan ini okey, akhirnya sempadan pilihan raya oleh siapa? Oleh Suruhanjaya Pilihan Raya kan. So dapatlah 52 kawasan. Okey, penentuan sempadan oleh Suruhanjaya penentuan sempadan kawasan. Baik, daripada situ penentuan sempadan, maka okey, seterusnya rang undang-undang. Okey, pilihan raya okey, iaitu telah pun diluluskan. Di situ. Selepas rang undang-undang pilihan raya diluluskan, maka diteruskan lagi dengan iaitu pendaftaran
Okey, pendaftaran pengundi. Okey, pengundi. So kita tahu tentang apa? Okey, ada syarat-syarat. Okey, syarat-syarat pengundi. Apakah syarat-syarat menjadi pengundi? Kita dah tahu tadi. Okey. Kemudian seterusnya iaitu penamaan calon. Okey, penamaan calon di mana di sini kita tahu adalah okey, ada beberapa syarat-syarat untuk menjadi calon. Syarat-syarat menjadi calon. Okey, calon pilihan raya. Baik, selepas itu barulah diteruskan lagi dengan kempen pilihan raya. Okey, kempen pilihan raya. Okey, dan kemudian diteruskan dengan hari pengundian. Okey, hari pengundian, dan selepas hari pengundian itu dilakukan, okey, barulah ataupun hari membuang undi ya. Dari situ kemudian barulah proses pengiraan undi. Okey, dan seterusnya barulah pergi kepada okey, pengumuman keputusan. Ya, keputusan pilihan raya. Okay. So ini adalah flow dia. So kalau korang boleh ambil ni untuk korang ingat, okay, lebih baik. Okay, iaitu inilah dia proses pilihan raya. So first of all iaitu okay, mula-mula menentukan ahli MPP dulu. So yang ini. Okay. Kemudian okay, barulah diteruskan dengan yang lain-lain, iaitu daripada sini barulah penentuan sempadan kawasan, kemudian rang undang-undang pilihan raya, kemudian pendaftaran pengundi, kemudian penamaan calon, seterusnya kepada kempen pilihan raya dan hari pengundian, kemudian diteruskan dengan proses pengundian, pengiraan undi, dan diakhiri dengan pengumuman keputusan pilihan raya. So, inilah dikatakan sebagai proses-proses pengundian. Okay, so kalau kita nak kata kunci, sempadan, kemudian yang kedua undang-undang, kemudian pengundi, kemudian calon, ini keywords dia, kemudian kempen, kemudian hari pengundian, okay, dan kemudian proses pengiraan undi, maknanya pengiraan undi, dan kemudian pengumuman keputusan pilihan raya. So ini adalah dia punya keywords dia. Okey. Baik. So ada soalan tanya, cikgu kan pernah ada kes peti undi dicuri kan. Lepas tu dia orang akan buat balik pilihan raya ke macam mana? Okey, sebenarnya peti undi tidak dicuri. Okey, sebab tak ada keuntungan pun dicuri. Tetapi ada kes di mana okey, peti undi itu okey, telah pun kita kata ditambah. Tiba-tiba daripada 3 tong menjadi 4 tong. So mana datang satu lagi? Itu pun ada. Okay. So biasanya kalau ada kes-kes macam ni, okay, peti undi dicuri ke ataupun peti undi tiba-tiba bertambah ke, keputusan itu diragui ke, kebiasaannya mereka akan terpaksa buat balik pilihan raya tu. Biasanya kena buat balik pilihan raya tu. Sebab itu okay, sangat-sangat penting untuk dikawal proses pilihan raya ni. Okay. Proses pilihan raya ni sangat-sangat penting untuk dijaga. Sebab tu ada polis, ada rela yang terbabit. Apabila hari pengundian itu dijalankan, memang ada polis yang terlibat untuk mengawal mengawal semuanya. Okey, baik. Okey, baik. Kalau duduk luar negara boleh undi lagi ke cikgu? Boleh. Iaitu kalau yang duduk di luar negara, okey, kemudian dia nak mengundi, boleh. Dia kena daftar juga untuk undian tu. Tetapi undi itu dipanggil undi pos. Okey, dipanggil undi pos. So memang boleh. Memang boleh. Ya. Yes. Dan untuk pengetahuan kamu ya, undi pos ini okey, biasanya undi awal. Perasan tak bahawa okey, ada proses pengundian awal. Iaitu kalau korang perasan di mana dalam pengumuman hari itu ada proses pengundian awal. Korang dah salin belum? Dah salin okey. Baik. Baik. So kalau kamu lihat ada proses pengundian awal
di mana kalau tak silap cikgu, kita ada berkaitan dengan pengumuman pilihan raya pada tahun ini. Okey, pengumuman pilihan raya. Okey, 2022. So, kalau kita lihat pengumuman itu bagaimana? Okey, iaitu penamaan jalur itu bukan. Mana lagi tu? Pengumuman pilihan raya umum ke-15. Okey, ni dia. Okey. Baik. So, kalau kamu lihat di sini, okey, baik. Ini yang terbaru. Okey, ini yang terbaru. Jom kita tengok. Okey. Baik, iaitu yang ini ya. Okey, korang perhatikan ni, pengumuman tarikh pilihan raya umum ke-15 ni kan. Okey, hari mengundi. Okey, pilihan raya umum ke-15 ialah pada 19 November 2022. Okey, tetapi 5 November 2022 hari penamaan calon. Nampak tak? Pada hari Sabtu tu diumumkan calon-calon yang akan bertanding di kawasan-kawasan yang akan diumumkan. Okey, yang akan diumumkan. Baik. Okey, so kemudian bila dah hari penamaan calon tu, apa yang mereka buat iaitu selepas dinamakan calon-calon yang bertanding, maka kempen boleh dimulakan, okey, selepas selesai proses penamaan calon tu, dan mereka boleh berkempen setiap hari, dan kempen itu mestilah dihentikan pada sebelum, maknanya pada 18 November, sehari sebelum hari pengundian itu, sebelum 12 tengah malam. Okey, baik. So kalau kita lihat di sini, okey, iaitu hari mengundi awal ialah pada 15 November 2022. Okey. Okey Hanan. Okey. Dan hari mengundi awal itu sebenarnya bermaksud apa? Iaitu hari mengundi untuk orang-orang yang undi pos. Itu satu. Okey, undi pos. Yang kedua tu yang polis, tentera kan. Kalau polis, tentera jaga keamanan, bila masa dia nak pergi mengundi? Jadi apa yang dia buat iaitu polis dengan tentera perlu untuk membuang undi awal. Sebab hari pengundian 19 November tu mereka perlu menjaga keamanan. Jadi mereka akan undi awal pada 15 hari bulan November. Okey. Jadi itulah yang dimaksudkan sebagai penamaan calon dan juga berkaitan dengan pilihan raya. Nampak tak? Berkaitan dengan pilihan raya tu. Ya. Kita sambung. Okey. Pecahan pengundi mengikut kaum. Okey, daripada jumlah pengundi adalah sebanyak 1.2 juta orang. 1,280,000 penduduk yang pengundi yang berdaftar. Ya. Melayu 84%, China 11.2%, India 3.9%, lain-lain 0.7%. Okey. So, agihan kerusi mengikut negeri. Kerusi-kerusi ini maknanya kerusi pembahagian kawasan lah. Okey. So di Perak ada 10 kerusi, maknanya 10 kawasan. Johor ada 8 kawasan. Selangor 7, Kedah 6, 5, 4, Negeri Sembilan 3, Pahang 3, Terengganu 3, Melaka 2 dan Perlis 1. So total berapa ni cikgu? Kalau ikutkan total ni ada berapa? Ada 52 kerusi. Total ada 52 kerusi. Itu. Baik. So, bila kita dah tahu, okey, itu agihan kerusi, 52 buah kerusi. Daripada situ, kita lihat inilah dia keputusan pilihan raya. Okey. Keputusan pilihan raya. Berapa hari minimum untuk kempen pilihan raya, cikgu? Okey. Sekarang ni, kempen pilihan raya adalah selama 2 minggu. Iaitu 14 hari. Dulu lama. Dulu dekat 5 minggu. 4 minggu, 5 minggu kempen pilihan raya. Sekarang ni tak. Sekarang ni 2 minggu je. Dipendekkan lah. Okey, dipendekkan. Baik. Keputusan pilihan raya. Okey, keputusan pilihan raya Majlis Perundangan MPP 1955 ni. Okey.
parti perikatan. Okey, kita tahu okey, iaitu kerusi yang dipertandingkan berapa? 52. 52 kerusi mewakili 52 kawasan. Parti perikatan telah letakkan 52 orang calon. Maknanya, semua kawasan 52 kawasan tu ada 52 orang parti perikatan, seorang satu. Seorang satu dapat satu kawasan untuk bertanding. Untuk bertanding dan berapakah kawasan yang dimenangi oleh perikatan? Kerusi yang dimenangi oleh perikatan ialah 51. Maknanya 51 kawasan dimenangi oleh parti perikatan. Okey. Kemudian parti negara, pimpinan Datuk Onn Jaafar. Okey, dia letakkan 30 calon je. Maknanya 30 kawasan je dia letakkan orang. Selebihnya tu dia tak letakkan kawasan, dia tidak letakkan calon. Dia 30 orang saja. Tapi kemenangan tiada, langsung tidak ada kemenangan. Kemudian Parti Islam Setanah Melayu iaitu PAS. Okey, lagilah dia letakkan 11 orang calon je di 11 kawasan untuk bertanding, dan daripada 11 itu hanya seorang saja yang menang satu kawasan. Maknanya, okey, seorang je yang menang satu kawasan. Okey. Kemudian Parti Kebangsaan Perak letak 9 orang pun kalah semua. Okey, Liga Melayu Perak letak 3 orang, 3 kawasan pun okey kalah. Parti Progresif Perak letak 2 calon pun kalah semua. Parti Buruh letak 4 pun kalah semua. Calon bebas 18 kawasan pun kalah semua. Jadi kamu tengok kerusi yang dimenangi, berapa kerusi yang dimenangi? 51 campur 1. Jadi berapa? Jadi 52. Nampak tak? 52 kerusi. Okey. Jadi sudah dapat dah 52 orang calon. 52 orang ahli NPP. Iaitu 51 orang daripada perikatan dan seorang daripada parti PAS. Itu maksud penetapan bilangan ahli NPP mula-mula tu. Yang 52 orang tu kan. Yang bentuk A, bentuk B kan. Inilah hasilnya. So telah dapat dah 52 orang ahli NPP. Jadi dengan 52 orang tu inilah dia. Calon yang memenangi pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Dia set gambar lagi kau. Nampak tak? Okay. So setiap orang ni semua dimenangi oleh parti perikatan kecuali satu di kalau tak salah cikgu di kawasan sini rasanya. Iaitu kawasan PAS. Yang lain semua adalah parti perikatan yang menang. Nampak tak? So ada 52 orang ahli. Okey. Jadi okey. Jadi inilah dia berkaitan dengan pilihan raya umum yang pertama. Iaitu di mana? Iaitu di Tanah Melayu. Okey. Okey. So kita dah tengok kempen, mengundi dan sebagainya. Baik, ada soalan nak tanya? Okay. Okey, Kelantan sekarang bawa PAS ke cikgu? Okey, ada pertanyaan tu. Ya betul. Okey, Kelantan sekarang di bawah kerajaan.